Sebelum kita mulakan, marilah kita subscribe, like and share agar kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Dua orang budak Ansar membunuh Abu Jahal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ialah salah seorang sahabat yang besar lagi masyhur. Beliau berkata, semasa peperangan Badar, saya berdiri dalam barisan pejuang-pejuang. Saya melihat di kiri kanan saya ada dua orang budak Ansar. Saya terfikir, alangkah baiknya kalau saya berada di antara orang-orang yang kuat. Apabila ada keperluan, boleh tolong-menolong antara satu sama lain. Di kedua-dua tepi saya hanya ada budak sahaja. Apakah yang boleh mereka tolong? Tiba-tiba, salah seorang daripada mereka memegang tangan saya lantas bertanya, "Pakcik, adakah pakcik kenal Abu Jahal?" Saya berkata, "Ya, saya kenal. Apakah yang kamu kehendaki?" Budak itu menjawab, "Saya mendengar bahawa dia telah mencaci Rasulullah SAW. Demi zat yang nyawaku dalam genggamannya, jika saya melihatnya, maka saya tidak akan meninggalkannya selagi dia tidak mati ataupun saya yang mati." Saya begitu kagum dengan jawapannya itu. Kemudian, budak yang kedua juga bertanya soalan yang sama, dan dia juga berkata sebagaimana yang dikatakan oleh budak yang pertama tadi. Kebetulan, saya terpandang Abu Jahal yang sedang berlari-lari di medan perang. Saya pun berkata kepada mereka, "Itulah dia orang yang kamu tanyakan daku tentangnya." Mendengarkan itu, beliau terus berlari dengan pedang terhunus di tangan. Mereka berdua pergi ke sana dan mula menyerang dengan pedang sehinggalah Abu Jahal dapat dijatuhkan. Kedua-dua budak tersebut ialah Sayyidina Mu'az bin Am bin Jamuh radhiyallahu an dan Sayyidina Mu'az bin Affan radhiyallahu an. Sayyidina Mu'az bin Am radhiyallahu an berkata, "Saya mendengar orang ramai berkata bahawa tiada siapa pun yang boleh membunuh Abu Jahal. Dia dikawal begitu rapi. Daripada saat itulah saya terfikir bahawa saya mesti membunuhnya." Kedua-dua budak itu berjalan kaki, sementara Abu Jahal pula menunggang kuda. Ketika Sayyidina Abdurrahman melihatnya dan ketika kedua-dua budak itu berlari ke arahnya, Abu Jahal sedang membetulkan barisan-barisan tentera. Oleh sebab dia sedang menunggang kuda, maka susah untuk menyerangnya. Oleh sebab itu, salah seorang daripada budak-budak itu menyerang kuda dan seorang lagi menyerang kaki Abu Jahal. Akibat serangan itu, kuda pun rebah dan Abu Jahal pula jatuh dan tidak dapat bangun lagi. Kedua-dua budak itu telah menyerangnya begitu sekali sehingga dia tidak dapat bangun lagi. Sebaliknya, dia terus menggelupur di situ. Kemudian, barulah mereka meninggalkannya. Sayyidina Mu'az bin Affan radhiyallahu an, iaitu saudara Sayyidina Mu'az bin Affan radhiyallahu an, telah menambahkan lagi kecederaan Abu Jahal supaya dia tidak dapat melarikan diri. Namun, Sayyidina Mu'az radhiyallahu an pun dia terus membunuhnya. Selepas itu, barulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memenggal kepalanya. Sayyidina Mu'az bin Am radhiyallahu an berkata, "Sewaktu saya menyerang kaki Abu Jahal, anaknya Ikramah ada bersama. Dia telah menyerang bahagian bahu saya yang menyebabkan tangan saya terpotong, tetapi tinggal sedikit kulit yang menyebabkan tangan itu tergantung-gantung. Saya telah meletakkan tangan yang tergantung itu di belakang saya dan sepanjang hari saya berperang dengan sebelah tangan. Apabila keadaan tangan saya yang tergantung-gantung itu menyusahkan saya, maka saya telah menekan tangan itu di bawah kaki dan merentap dengan kuat. Tangan itu pun terpisah dari tempat ia tergantung-gantung dan saya telah membuang tangan itu." Kisah ini dipetik di dalam kitab Kisah Para Sahabat karya Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi.